yang murni atas nama Ilahi. Kami terus berbakti, langkah tidak berhenti, melangkah impian terengganu Darul Iman, maju berkat sejahtera. Maju terengganu, maju di bawah suluhan wahyu, rakyat berdaya saing, kita gerak seiring, tiada yang ketinggalan, kerana adil pengagihan, juga seimbang tumpuan, bersama kita buktikan berkat bumi ini dengan hasil bumi, jangan dikufuri, wajib disyukuri, nikmat untuk semua, rahmat Maha Esa, tegakkan syariatnya, semua bahagia, negeri akan makmur, berdampak hibah, walaupun sejahteralah Darul Iman di bawah naungan Islam dan ihsan. Kebajikan, keadilan, kemajuan, kedamaian dinikmati, diwariskan, dilindungi, dipertahankan. Janji kami untuk semua, maju berkat sejahtera, tekad kami, impian semua, maju berkat sejahtera. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Engkau taburkan pengorbananmu untuk umatmu yang tercinta, biar terpaksa tempuh derita, cekalnya hatimu menempuh ranjaunya. Tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya aglamu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tabahkan hatimu menempuh dugaan, mengajar erti kesabaran, menjulang panji kemenangan. Terukir namamu di dalam Al-Quran. Rasulullah, kami umatmu, walau tak pernah melihat wajahmu, kami cuba mengingatimu, dan kami cuba mengamal sunnahmu. Kami sambung perjuanganmu, walau kami dicaci dihina, tapi kami tak pernah kecewa. Allah dan Rasul sebagai pembela. Tak terjangkau tinggi pekertimu,
tidak tergambar indahnya akhlakmu, tidak terbalas segala jasamu. Sesungguhnya engkau Rasul mulia, tampakkan hatimu menempuh dugaan, mengajar erti kesabaran, menjulang panji kemenangan, terukir namamu di dalam Al-Quran. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. صلوا عليه شفيع الأمة، في ذكر الرسول تشحذ الهمة. يا ربي بجاه النبي أزح الغمة، يا ربي بجاه النبي أزح الغمة. صلوا عليه شفيع الأمة، بذكر الرسول تشحذ الهمة. يا ربي بجاه النبي أزح الغمة، يا ربي بجاه النبي أزح الغمة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jadi untuk memberkati lagi majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membukanya dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dapat lagi meneruskan talaqi online kita pada siri yang ke 76 pada malam ini ataupun 75 bersama dengan Al-Fadil Ustaz Abu Usamah Muhammad Hanafiah bin Haji Hussein pada siri yang ke 76 pada malam ini. Alhamdulillah.
Jadi pada tahun ini, inilah daurah kita online kali pertama bersama dengan Ustaz, dan juga kali pertama yang dianjurkan oleh Akademi Didik Ulama Amilin Terengganu, Doa, dengan kerjasama AIMIC Dom Buloh Gading dan juga Pertubuhan Gabungan Ilmu Terengganu. Inilah kali pertama, malam inilah kali pertama program yang dianjurkan bersama pada tahun ini. Tahun 2022 tahun ni. Alhamdulillah. Jadi seperti biasa, sebelum saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz, yang pertama saya nak minta kepada semua yang join ni ataupun yang sedang mengikuti live pada malam ini untuk sama-sama kita share. Mudah-mudahan orang lain juga dapat manfaat dengan majlis kita pada malam ini, insya-Allah. Jadi yang keduanya, sesiapa yang ingin memberi sumbangan untuk kerja-kerja dakwah ataupun untuk pengajian ataupun kelas-kelas khususnya di Dom Buloh Gading ataupun majlis-majlis ilmu di Dom Buloh Gading, bolehlah terus ke akaun Pertubuhan Gabungan Ilmuwan Terengganu 213061 600 31429, Pertubuhan Gabungan Ilmuwan Terengganu. Jadi seterusnya, tanpa melengahkan masa, dengan ini majlis menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk meneruskan talaqi online kita pada malam ini. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Mang, seterusnya kepada semua yang terlibat, pihak penganjur, muslimin muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, penuntut-penuntut ilmu yang mengikuti pengajian kitab Minhajul Talibin. Semoga semuanya berada dalam perlindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita sambung semula pengajian kitab Minhajul Talibin karangan Imam Nawawi. Kita berdoa kepada Allah, kita mengharapkan daripada Allah Subhanahu wa taala agar pengajian kita pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agar Allah Subhanahu wa taala membuka pintu ilmu kepada kita dengan kita mempelajari kitab Minhajul Talibin karangan Al-Imam Al-Wali Az-Zahid Al-Abid Al-Alim Al-Imam Zakaria bin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, katanya yusannul ghuslu li hadiriha. Yusannu maksudnya disunatkan. Ini panggil hukum. Maksudnya kalau kita buat dapat pahala, kalau kita tidak buat tidaklah berdosa. Ataupun maksud sunat di sini adalah perkara yang dituntut oleh syarak agar kita melakukannya. Namun tuntutan ini bukanlah tuntutan yang putus. Disunatkan al-ghuslu, mandi. Biasa dalam kitab fiqh, mandi kita baca dengan perkataan ghusl, bagi ghain, bagi depan. Kalau basuh kita guna ataupun kita baca ghain bagi datang. Begitu penggunaan dalam kitab-kitab fiqh, kebiasaan begitu. Baik. Cuma daripada sudut penggunaan lughah ada perbincangan dia lah. Yusannul ghuslu, disunatkan mandi lihadiriha, bagi orang yang hadirnya al-Jum'ah. Jadi bagi
orang yang hadir sembahyang Jumaat, sunat dia mandi. Jadi apa yang kita faham di sini adalah sunat mandi Jumaat adalah untuk orang yang ingin hadir sembahyang Jumaat. Tanpa dilihat kepada adakah dia tu wajib sembahyang Jumaat ataupun tidak. Asal kata dia ingin hadir sembahyang Jumaat, maka sunat bagi dia mandi. Jadi orang yang diwajibkan Jumaat, tapi dia tidak ingin hadir untuk sembahyang Jumaat, maka tidak disunatkan kepada dia mandi Jumaat. Itu maksud yusannul ghuslu li hadiriha. Di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Baihaqi dalam kitab Sunan Al-Kubra. Kitab Sunan Al-Kubra adalah kitab yang dikarang oleh Imam Baihaqi, yang mana Imam Baihaqi mengumpul hadis-hadis, khususnya dalil kepada pandangan mazhab Imam Syafi'i itu sendiri. Yang mana dalil dalam kitab Sunan Kubra, kata Imam Baihaqi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man atal jum'ata minar rijali wan nisa falyaghtasil." Sesiapa di kalangan lelaki dan perempuan yang mendatangi sembahyang Jumaat, maka hendaklah dia mandi. Wa man lam ya'tiha falaysa alaihi ghusl. Dan barang siapa yang tidak mendatangi sembahyang Jumaat, dia tidak datang kepada sembahyang Jumaat, tak kiralah dia lelaki ke puang, maka tidak ada atasnya mandi. Maka berpandukan kepada hadis ini, maka ulama mazhab Imam Syafi'i menyebut bahawasanya sunat mandi pada hari Jumaat adalah untuk orang yang hadir sembahyang Jumaat. Berbeza dengan sunat mandi pada hari raya. Sunat mandi pada hari raya adalah kerana hari raya. Bukan kerana ataupun bukan untuk orang yang hadir ataupun bukan kerana nak hadir sembahyang hari raya. Orang tu nak pergi sembahyang raya ataupun tidak, asal kata dia masih lagi hidup pada hari raya, maka sunat dia mandi. Waqila, dan kata qil, kata sebahagian daripada ulama, waqila, dan kata qil, kata sebahagian daripada ulama, waqila ay waqala ba'dul ulama, itu maksud qila, qil dikatakan, ay qala ba'dul ulama, sebahagian daripada ulama berkata, likulli ahad, maksud dia yusannul ghuslu likulli ahad, disunatkan mandi untuk setiap seorang. Maksudnya ada pandangan yang kedua mengatakan bahawasanya mandi Jumaat bukanlah mandi kerana hadir sembahyang Jumaat, tapi mandi kerana hari Jumaat. Jadi apabila mandi kerana hari Jumaat, maka setiap orang sunat mandi sama ada dia hadir sembahyang Jumaat ataupun tidak. Seterusnya kata dia lagi, wa waktu, dan waktu mandi bagi orang yang hadir sembahyang Jumaat, waktu ay wa waqtul ghusli li hadiriha, wa waqtul ghusli li hadiriha, li hadiril Jumaat adalah minal fajr, mulai daripada fajar. Min tu dipanggil ibtida, min ibtidaul ghayah, mulai daripada fajar. Apabila masuk je subuh, maka masuk dah waktu mandi. Jadi maksudnya, orang bang subuh, masuk dah waktu subuh, pada hari Jumaat, maka masuk dah waktu mandi sunat Jumaat. Bagi orang yang bangun subuh, dia nak mandi sebelum daripada pergi sembahyang subuh, boleh dah dia niat mandi tersebut sebagai mandi sunat Jumaat kerana masuk dah waktu dia. Itu maksud dia, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma hak lebih afdal adalah wa taqribuhu min dhahabihi afdal, dan taqribuhu mendekatkannya al-ghusl min dhahabihi daripada pergi Jumaat, perginya kembali kepada seorang ai ilal Jumaat, kepada sembahyang Jumaat, itu adalah afdalu, lebih afdal. Maksudnya lebih afdal dia melewatkan mandi ketika dia nak pergi. Jadi ketika dia nak pergi baru dia mandi, waktu lebih afdal. Katanya fa in ajaza,
tayammama fil asah. Maka jika ajaz, lemahlah ia. Lemah daripada mandi. Maksudnya, tidak ada air untuk dia mandi. Sebagai contoh. Ataupun dia tidak boleh mandi kerana pada tubuh dia ada cedera. Maka, ada tak pengganti kepada mandi? Kalau kita tengok dalam bab lain, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quranul Karim, "Falam tajidu ma'an fatayammamu." Maka apabila mereka itu kamu tidak mendapati air, maka hendaklah kamu bertayamum. Jadi orang tu asal ada pada dia mandi wajib. Apabila tidak ada air, maka dia kena bertayamum. Orang tu apabila tak ada air untuk dia berwuduk, maka hendaklah diganti wuduk dia dengan tayamum. Maka dalam masalah orang tidak mempunyai air untuk mandi, adakah boleh dia ganti mandi saat itu dengan tayamum ataupun tidak? Di sini ada perbincangan di kalangan ulama. Sebahagian daripada ulama, yang ini adalah pandangan mu'tamad di dalam mazhab Imam Syafi'i, ketika orang tu tidak mampu mandi, maka hendaklah disunatkan dia ganti dengan tayamum. Itu maksud fa in ajaza tayammama fil asah. Sekiranya dia tidak mampu, maka nescaya hendaklah dia bertayamum mengikut pandangan kaul yang asah. Kalau dia tidak mampu untuk mandi, maka dia bertayamum, ganti daripada mandi. Kalau orang tanya, mandi ni dapat membersihkan tubuh, apakah manfaat tayamum bagi orang yang tidak mampu mandi? Tayamum guna tanah nama tanah. Tanah ni bukan kau bersih, kau kotor. Maka kita jawab lagu mana? Kita jawab masalah tayamum dengan tanah adalah amrun ta'abbudi. Perkara yang ta'abbud. Semata-mata pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita dapati orang yang berjunub, ketika mana diwajibkan dia mandi, tiba-tiba tidak ada air, maka dia kena ganti dengan tanah. Jadi kalau ketika berjunub, mungkin berjunub kerana jimuk kadang mungkin peluh ketika tu tubuh pun bau busuk. Baik, tak ada air, tetap diperintah untuk dia bertayamum. Jadi apabila kita jangan melihat, kita kena ingat bahawasanya agama ini bukanlah melalui logik akal. Kalau melalui logik akal, maka setiap benda yang diterima oleh akal itu adalah agama. Setiap yang menyalahi akal kita, maka itu bukan agama. Sebenarnya bukan begitu. Agama adalah berdasarkan kepada dua wahyu. Agama adalah berdasarkan kepada dua wahyu. Oleh kerana dalam agama kita ada menyebut bahawasanya tayamum sebagai ganti kepada mandi wajib, maka dia kiaskan juga tayamum ganti kepada mandi sunat. Sebab itulah mengikut pandangan mu'tamad adalah fa in ajaza tayammama fil asah. Baik. Kita sekarang ni sebenarnya kita bincang berkenaan dengan perkara-perkara yang berkait dengan Jumaat. Maka pengarang kita sambil-sambil duk cerita dah tentang ataupun sunat mandi pada hari Jumaat. Dia nak cerita juga ada lagi sunat-sunat mandi dalam bab-bab lain. Katanya wa minal masnun, daripada wa minal masnun ay wa minal ghuslil masnun, dan sebahagian ataupun setengah min tu panggil min litab'id, makna sebahagian. Dan antara mandi yang disunatkan adalah ghuslul Eid, mandi pada hari raya. Ghuslul Eid, mandi pada hari raya. Dah kiralah hari raya haji ke, hari raya puasa ke, sunat mandi. Cuma macam kita khabar tadi, sunat mandi pada hari raya adalah kerana hari raya, bukan kerana hadir sembahyang hari raya. Dengan maksud orang tu nak hadir ke ataupun tak mau hadir sembahyang hari raya ke, tetap sunat dia mandi. Wal kusuf, dan mandi gerhana. Sama ada gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Di gerhana dua, gerhana matahari, gerhana bulan. Sunat kita mandi. Apabila gerhana, sunat kita mandi. Lepas tu baru kita pergi sembahyang. Wal istisqa, dan sembahyang dan minta hujan. Istisqa makna sembahyang minta hujan. Baik.
Jadi sembahyang minta hujang bagi orang yang nak pergi sembahyang minta hujang ramai-ramai berkumpul manusia, tempat manusia berkumpul untuk sembahyang minta hujang saat itu sunat dia mandi. Wa li ghasilil mayyit, dan bagi orang yang memandikan mayat. Sunat mandi kepada orang yang memandikan mayat. Apabila kita mandi mayat, sunat kita mandi. Wal majnun, dan sunat mandi bagi orang yang gila. Wal mughma alaih, dan orang yang pitam, orang yang pengsang. Bila sunat mandi? Idza afaqa, apabila sembuh oleh keduanya. Apabila orang gila saat itu siuman, apabila orang pengsang tu sedar, maka sunat bagi keduanya mandi. Baik. Wal kafiri idza aslam, dan sunat mandi bagi orang yang kafir apabila dia memeluk Islam. Orang kafir apabila dia memeluk Islam, sunat dia mandi. Orang kafir yang telah dewasa, kalau orang lelaki, dia pernah berjunub ketika dia kafir. Kalau orang puang, dia pernah berjunub ataupun dia pernah keluar darah haid ataupun keluar darah nifas masa dia kafir. Ketika dia memeluk Islam, adakah wajib dia kena mandi ataupun tidak? Di sini berlaku perselisihan di kalangan ulama. Mengikut pandangan mu'tamad di dalam mazhab Imam Syafi'i adalah orang kafir apabila masuk Islam wajib dia mandi ketika mana telah berlaku ketika kafir dia saat itu perkara yang mewajibkan mandi. Berbeza kalaulah tidak berlaku ketika kafir dia perkara yang mewajibkan mandi. Maka ketika itu tidak wajib dia mandi. Jadi benda yang kita dapat faham di sini, orang kafir sunat mandi apabila dia memeluk Islam adalah dengan syarat tidak berlaku ketika kafir dia perkara yang mewajibkan mandi. Dia tidak pernah keluar mani, ataupun kita kata dia balik dengan umur 15, tidak pernah keluar mani sebelum daripada ni. Kalau perempuan tidak pernah datang haid dan juga tidak pernah datang nifas. Adapun ini mengikut pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i lah. Kalau sekiranya pernah dah berlaku perkara yang mewajibkan mandi ketika dia kufur, maka apabila dia memeluk Islam bukan lagi sunat mandi, bukan wajib dia kena mandi. Begitu juga wa aghsalul hajj, dan mandi haji. Bagi orang yang ingin mengerjakan haji, di sana ada mandi-mandi yang disunatkan. Sebagai contoh, mandi kerana ihram, mandi kerana nak masuk Mekah. Adalah dalam bab haji akan datang kita akan bincang balik perkara ini sepintah lalu. Baik. Katanya wa akaduha ghuslu ghasilil mayyiti thumma al-jum'ati wa 'akasahu al-qadim. Maksudnya hak yang paling kuat tu akaduha, yang paling kuat, akad isim tafdhil, hak yang paling kuatnya, hak yang paling kuat ni sebuah tuntutan sunat, hak yang paling sunat muakkad daripada mandi-mandi sunat adalah ghuslu ghasilil mayyit, mandi orang yang memandikan mayat. Thummal jumu'ah, kemudian mandi Jumaat. Maksudnya kita tadi pengarang kita ada sebut sunat mandi Jumaat. Lepas tu sebut juga sunat mandi hak yang selain daripada sunat mandi Jumaat. Disebut sunat-sunat mandi hak yang lain. Kalau kita nak buat susunan antara perkara ataupun sunat-sunat mandi tadi, kita nak susunan hak mana ke hak yang paling sekali kuat tuntutan. Mana hak yang paling kuat sekali? Hak mana hak yang sunnah muakkadah? Paling kuat sekali. Sebenarnya dalam mazhab Imam Syafi'i berlaku khilaf dalam masalah ini. Mengikut qaul jadid, pandangan Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i berada di negara Mesir, mengatakan bahawasanya hak yang paling kuat
tuntutannya adalah mandi orang yang memandikan si mati. Mandi bagi orang yang memandikan si mati. Kenapa kau? Hak yang paling kuat sunat mandi bagi orang hak yang paling kuat sekali tuntutan mandi adalah mandi orang yang memandikan si mati. Sebab dia, apakah alasan dia? Kerana orang yang mandi si mati, dia kena mandi, ada pandangan ulama mengatakan wajib. Oleh kerana ada pandangan ulama mengatakan wajib, maka ada khilaf di antara sunat dan wajib. Maka khilaf di antara sunat dengan wajib dia lebih kuat. Dia lebih kuat. Dia kalau misalnya benda ni, khilaf di antara sunat ke harus. Orang ni pula sunat ke wajib. Maka khilaf di antara sunat dengan wajib, itu adalah lebih kuat berbanding dengan khilaf di antara sunat ke harus. Tapi dalam masalah mandi jenazah, mandi bagi orang yang mandi jenazah, dia mandi. Dan orang yang pergi Jumaat, dia mandi. Ia bukan khilaf di antara sunat dengan harus dah. Tadi anda nak contoh sahaja. Nak contoh sahaja. Baik. Jadi, sebahagian daripada ulama ataupun pandangan Imam Syafi'i sendiri, qaul jadid dia, mengatakan mandi yang paling kuat sekali dituntut adalah mandi kerana memandi si orang mati. Baik. Summal Jum'ati, kemudian baru Jumaat. Jumaat jatuh nombor 2. Tetapi wa'akasahul qadim, dan telah mengakas akan dia oleh kaul yang qadim. Jadi mengikut kaul qadim akas sebalik. Mengikut kaul qadim adalah mandi yang paling kuat tuntutannya adalah mandi Jumaat. Kemudian barulah mandi orang yang memandikan si mati. Sebab dia, sebab kaul qadim dia melihat kepada dalil. Yang mana kalau dilihat kepada dalil, dalil kepada tuntutan mandi si mati, tuntutan mandi kepada si mati, dia tidak sebanyak dalil tuntutan mandi pada hari Jumaat. Tuntutan mandi pada hari Jumaat, hadis-hadis yang datang dalam hadis-hadis yang datang menyatakan tuntutan mandi pada hari Jumaat lebih sahih dan lebih banyak berbanding dengan hadis yang datang pada menyatakan tuntutan mandi bagi orang yang memandikan si mati. Bahkan ada sebahagian daripada ulama mengatakan tuntutan mandi kepada orang yang memandikan si mati tidak ada sandaran daripada hadis yang sahih. Atas pandangan sebahagian daripada ulama. Okey, cuba kita tengok. Qultu, berkata oleh aku Imam Nawawi, al-qadim huna abhar. Kaul qadim di sini adalah lebih kuat. Lebih kuat sebenarnya. Dan warajjahahul aktharun, dan telah menterjih, dan telah menguatkan dia akan al-qadim di sini oleh al-aktharun, oleh ramai di kalangan ulama. Ramai di kalangan ulama dia menterjihkan qaul qadim. Maksudnya tuntutan lebih kuat adalah sunat mandi untuk orang yang hadir sembahyang Jumaat. Wa ahadithuhu sahihatun katsirah, dan hadis-hadisnya, hadis bagi al-qadim, pandangan al-qadim di sini sahih banyak. Hadis-hadis dia sahih dan banyak. Wa laysa lil jadid hadithun sahihun wallahu a'lam. Dan tidak ada bagi kaul jadid hadis yang sahih, wallahu a'lam. Jadi kata Imam Nawawi, kaul jadid yang mengatakan lebih kuat tuntutan mandi kepada orang yang mandi si mati, dia tidak ada hadis yang sahih yang boleh dijadikan sandaran. Tetapi kita kena ingat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pengajian ilmu hadis, bagi orang yang mendalami ilmu hadis, dia tahulah masalah ni. Dalam pengajian ilmu hadis ataupun dalam penilaian ilmu hadis, adakala hadis itu disepakati oleh ulama bahawa dia adalah hadis sahih.
Ada kala hadis itu disepakati oleh ulama adalah hadis dhaif. Dan ada juga hadis yang ulama berbeza pandangan. Adakah dia sahih ataupun dhaif? Antaranya adalah hadis tuntutan mandi kepada orang yang memandikan si mandi. Di sini ada sebahagian daripada ulama tidak menilai sebagai hadis sahih. Namun ada sebahagian yang lain menilai sebagai hadis sahih. Imam Nawawi mengikut pandangan dia dalam masalah ni, dia kata pandangan qaul jadid, tidak ada hadis yang sahih yang boleh dijadikan sandaran. Sedangkan qaul qadim mempunyai banyak hadis yang sahih yang dijadikan sandaran. Maka hak yang mempunyai hadis sahih yang banyak yang dijadikan sandaran tentang hukum ni adalah pasti adalah lebih kuat tuntutan berbanding dengan perkara yang tidak mempunyai sandaran daripada hadis yang sahih. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya, dan sunat juga at-tabkiru ilaiha. Apa makna tabkir? Gi awal lah. Itu makna tabkir. Tabkir ni gi awal. Sunat gi awal kepada sembahyang Jumaat. Sunat ni bagi makmumah, tidak bagi imam. Manakala imam, sunat dia gi lewat sikit. Kerana begitu hak yang dilakukan oleh Rasulullah dan Khulafaur Rashidun. Baik. Sunat gi awal. Kerana dia sunat gi awal? Kerana kelebihan pagi awal ni dia tidak sama dengan kelebihan gi lewat. Di sana ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab sahihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala kulli babin min abwabil masjid malaikatun yaktubuna al-awwal fal-awwal." Berada pada setiap pintu daripada pintu masjid. Setiap pintu masjid saat itu ada malaikat, para malaikat hak yang menulis al-awwal fal-awwal. Orang hak yang pertama kemudian orang yang pertama. Siapa hak yang siapa awal? Malaikat tulis. Sebab apa malaikat tulis? Kerana golongan ini adalah golongan yang mulia. Golongan ini adalah golongan yang mulia. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man ightasala yawmal jum'ati ghuslal janabati thumma raha fis sa'ati al-ula fa ka'annama qarraba badana." Ini yang disebut oleh Rasulullah. Sesiapa hak yang mandi pada hari Jumaat seperti mandi berjunub, seperti mandi wajib, maka kemudian dia pergi kepada sembahyang Jumaat pada mana masa yang pertama, fa ka'annama qarraba badana, seolah-olah dia telah mengorbankan seekor unta. Korban seekor unta kalau pergi awal pagi. Kalau pergi saat yang pertama, masa yang pertama. Pergi pada masa yang kedua seperti dia mengorbankan seekor lembu. Pergi kepada masa yang ketiga seperti dia mengorbankan seekor kibas yang bertanduk. Pergi kepada pada masa yang keempat, maka seolah-olah dia mengorbankan hanya seekor ayam. Dan orang yang pergi pada masa yang kelima, seolah-olah dia mengorbankan akan baydah, akan telur ayam. Cuma dalam riwayat Imam An-Nasa'i ada menyebut bahawasanya dia ada 6 saat. Orang yang pergi kepada saat yang keempat seperti dia mengorbankan itik ataupun angsa ataupun itik. Jadi orang yang pergi kepada saat yang kelima seperti dia mengorbankan ayam. Pergi saat yang keenam seperti dia mengorbankan sebiji telur. Cuma saat itu dia berlaku khilaf di kalangan ulama bilakah permulaan pengiraan dia. Sebagian ulama mengatakan apabila keluar fajar. Sebagian ulama kata apabila keluar matahari. Okey, kita katalah kita ambil daripada keluar matahari. Daripada keluar matahari hingga kepada tu imam naik atas mimbar, kita bagi kepada 6. Kita bagi kepada 6. Jadi kalau katakanlah naik matahari sebagai contoh, ini sebagai contoh lah pukul 7 pagi. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Okey, 6 jam. Jadi sejam-sejam lah. Sejam-sejam. Ini contoh je sejam-sejam. Jadi daripada
naik matahari pukul 7 hingga pukul 8, itu saat yang pertama. Dari 8 hingga 9, itu saat yang kedua. 9, 10, saat yang ketiga. 10, 11, saat yang keempat. 11, 12, saat yang kelima. 12, 12, 1, saat yang keenam. Baik. Jadi, kalau orang bagi benda saat daripada pukul 7 hingga pukul 8, maka dapat seperti orang yang mengorbankan seekor unta. Kalau orang bagi pukul 7, seperti mengorbankan seekor unta. Pukul 8, seperti mengorbankan seekor unta. Pukul 7.30, seperti mengorbankan seekor unta. Cuma, korban seekor unta, kalau hak jam mari pukul 7, tidak samalah besar berbanding dengan korban seekor unta mari pukul 8 ataupun mari pukul 7.30. Baik. Itu juga yang nak faham maksud daripada hadis yang kita sebut tadi. Baik, sunat pergi keluar awal pagi. Masyian, dalam keadaan berjalan kaki. Sunat berjalan kaki ya, walaupun kita ada kenderaan. Kalau kita kata dah kita ada kenderaan, apa dah naik kenderaan sama je sampai kat masjid nak sembahyang kan. Kita tidak. Kita kata kan, hukum hakam ini adalah berdasarkan kepada wahyu. Oleh kerana di sana ada hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi, dinilai hasan oleh Imam Tirmizi, juga diriwayat oleh Imam Abu Dawud, diriwayat oleh Imam Hakim An-Naisaburi dan dinilai sahih oleh Imam Hakim An-Naisaburi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ghassala yawmal jum'ati wa ightasal wa bakkara wa btakar wa masya wa lam yarkab wa dana min al-imam fastama'a wa lam yalghu kana lahu bi kulli khutwatin 'amalu sanah ajru siyamiha wa qiyamiha." Sesiapa yang membasuhlah ia pada hari Jumaat, lepas tu kemudian dia mandi, dia basuh kepala dia, kerana biasa orang Arab guna ataupun zaman tu orang guna benda-benda tertentu, contoh minyak di rambut. Okey, basuh dulu rambut dia, lepas tu dia mandi, wa bakkara, dia pun datang awal, wa batakara, dan dia sempat mendengar permulaan khutbah khatib. Lepas tu wa masya wa lam yarkab, dia berjalan. Tengok Rasul kata berjalan walam yarkab, dan tidak menaiki kenderaan. Bukan Rasul sebut berjalan saja, sebab takut berjalan saja takut difaham jalan ni maksudnya dia pergi masjid tak apalah, dah kira lah jalan kaki ke naik kenderaan gitulah. Tak, bukan masya di sini dengan makna berjalan, sebab Rasul kata wa masya walam yarkab, dan dia tidak naik kenderaan walaupun dia ada kenderaan. Tak naik kenderaan. Baik, tak naik kenderaan. Ini di antara sunnah. Sunnah kita pergi jalan kaki ke masjid. Walaupun kita ada kenderaan, biarkan kenderaan tersebut. Biarkan. Tak payah guna jalan kaki. Lepas tu kata Rasulullah, wadana minal imami. Lepas tu dia dekat dengan imam. Fastama'. Lalu dia mendengar khutbah. Walam yalghu, dia tidak melakukan perkara yang lara, tidak bercakap ketika khatib sedang berkhutbah, tidak main anak-anak batu. Ketika itu ganjaran dia bagaimana, kana lahu bi kulli khatwatin 'amalu sanah, adalah baginya dengan setiap langkah amalan dia, ibadat dia selama setahun. Ajru siyamiha wa qiyamiha, ganjaran puasanya dan qiyamul lailnya. Oh, banyak besar pahala dia setiap langkah bagi orang yang berjalan kaki. Maka alangkah ruginya bagi orang yang mampu berjalan kaki untuk pergi kepada Jumaat tapi dia tidak berjalan kaki, kerana ada kelebihan yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyan bi sakinatin, dengan sakinah. Dengan mana sakinah? Dengan tenang, jangan gopoh. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim kata Rasulullah, "Idza ataitumus salata fa'alaikum bis sakinah." Apabila datang sembahyang, maka lazimlah kepada kamu, hendaklah kamu saat itu bisakinah, dengan tenang. Kamu kena tenang kalau datang kepada sembahyang. Tapi datang dengan tenang ni, dia bukan khusus dengan Jumaat. Bukan setiap sembahyang sunat kita datang dengan tenang. Jangan kita berlari kuku. Waktu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sedang sembahyang, tiba-tiba Rasul bunyi macam gaduh kali nak kejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar sempat sembahyang dengan Rasulullah. Sebagaimana ada hak yang sebahagian daripada kita, bila tu imam rakaat dia pun berlari lalu. Gitulah. Maka lepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi salam,
Rasul pun larang. Rasul kata jangan buat lagu tu. Apabila idza ataitumus salata fa'alaikum bis-sakinah. Kalau datang kepada sembahyang, maka hendaklah kamu dalam keadaan tenang, jangan bergopoh gapah. Itu dilarang, itu salah. Baik. Wa an yashtaghila fi tariqihi wa hudurihi bi qira'atin aw dhikr. Dia kena istighal pada jalannya, wa hudurihi dan hadirnya, bi qira'atin dengan membaca Al-Quran atau dhikr ataupun zikir. Baca Quran ataupun zikir. Baik, dia kena istighal, kena sibukkan diri kepada perkara tersebutlah. Baik. Lepas tu kata dia wala yatakhatta, dan tidak melangkah dia. Tidak melangkah, maksudnya dia akan tekuk-tekuk manusia. Jangan lakahlah. Baru lakah atas kepala orang, waktu salah. Waktu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Katanya wa an yatazayyana bi ahsani thiyabihi. Jadi masalah melangkah kepala orang ataupun melangkah bahu orang, lakah kok orang ni, bagi orang yang hadir lewat, apakah hukum? Ulama berbeza pandangan. Ada mengatakan makruh, ada mengatakan haram. Ada yang mengatakan makruh dan ada yang mengatakan haram. Dan sunat juga wa an yatazayyana bi ahsani thiyabi. Dia kena tazayyun. Dia kena berhias dengan pakaian dia yang paling comel sekali. Wa tibun, dan mengambil wangi-wangian. Wa izadatul dhufr, dan menghilangkan kuku kalau panjanglah. Warih, dan bau yang busuk. Qultu, berkata oleh aku Imam Nawawi, wa an yaqra al-kahfa yawmaha wa lailataha. Sunat bahawa dia membaca surah Al-Kahfi pada harinya dan pada malamnya. Sunat baca surah Al-Kahf pada hari siang hari dan pada malam hari. Baik. Yang mana baca surah Al-Kahf pada hari Jumaat ada kelebihan dia. Sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara al-kahf fi yaumil jum'ah adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain. Siapa yang membaca surah Al-Kahf pada hari Jumaat, maka surah Al-Kahf itu akan menerangi kepadanya, menerangi dengan cahaya kepadanya di antara dua Jumaat. Jadi surah Al-Kahf akan memberi cahaya kepada dia di antara dua Jumaat tersebut. Baik. Jadi malam pun boleh baca, siang hari pun sunat baca. Wa yukthiru du'a, dan sunat dia membanyakkan doa. Wassalatu ala Rasulillah, dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah sebut, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah. Sesungguhnya antara seafdal hari kamu adalah pada hari Jumaat. Maka fa'akthiru alayya minas salati fihi. Maka hendaklah kamu memperbanyakkan berselawat kepada aku pada hari Jumaat. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Maka sesungguhnya sembahyang kamu akan dibentangkan kepada aku. Baik. Wa yahrumu 'ala dil jum'ati at-tashaghul bil bai'i wa ghairihi ba'da asy-syuru'i fil adhan baina yaday al-khatib. Fa in ba'a sahha. Dan haram, dosa 'ala dil jum'ah, di atas orang, di dengan mana sahib, ada sahibil jum'ah, tuang kepada Jumaat, maksudnya orang yang wajib hadir sembahyang Jumaat. Itu maksudnya dil jum'ah. Haram at-tashaghul, sibuk bil bai'i, dengan jual beli, wa ghairi, dan selainnya. Jadi duk sibuk dengan jual beli dan selainnya, hukum dia adalah haram. Sibuk dengan jual beli, sibuk dengan buat kerja tu, buat kerja ni. Bila haram ba'da syuru'i fil adhan, selepas daripada masuk di dalam adhan. Selepas daripada masuk dalam adhan. Jadi apabila khatib, apabila Bilal telah melaungkan azan baina yadil khatib, di hadapan khatib, khatib naik mimbar, untuk Bilal pun azan,
maka ketika itu setiap orang yang hadir yang wajib sembahyang Jumaat haramlah ia sibuk kepada perkara yang lain. Dia bukan kira azan, kalau zaman kita bukan kira azan pertama, azan kedua. Azan kedua baru haram. Sebab pada zaman Rasulullah ada satu azan je. Baik. Katanya fa in ba'a sahah, maka jika dia menjual sahah sah, jual beli dilakukan pada ketika itu haram tapi sah. Wa yuqrahu qabla al-adhani ba'da az-zawal, dan dimakruh akan dia akan kembali kepada at-tasyaghul bil bai'i wa ghairihi. Makruh sibuk dengan jual dan ghairihi, dan selain daripada jual. Baik, makruh sibuk dengan jual beli, sibuk dengan pekerjaan lain qabla al-adhan ba'da az-zawal, sebelum daripada adhan, selepas daripada gelincir. Jadi azan kedua tidak dikumandangkan lagi tapi masuk dah waktu. Tiba-tiba kita nak sibuk kepada benda lain, hukum dia adalah makruh, itu adalah larang. Wallahu a'lam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Nawawi lagi, man adraka ruku'a ats-tsaniyati adraka al-jum'ata fayusalli ba'da salamil imam rak'atan. Barang siapa yang sempat rakaat ats-tsaniyah, rakaat yang kedua. Dia sempat rakaat yang kedua. Dengan imam dia sempat. Maka adrakal jum'ah, maka mendapatlah ia akan Jumaat. Maka fayusalli ba'da salamil imam, maka hendaklah ataupun dia kena sembahyang selepas daripada salam imam. Maksud dia sembahyang selepas daripada salam imam, fayusalli ba'da salamil imami rak'atan. Dia kena sembahyang selepas daripada salam imam satu rakaat lagi. Sebab dah satu rakaatnya bersama dengan imam. Wa in adrakahu ba'dahu, dan jika mendapati ataupun sempatlah ia akan dia sempat wa in adrakahu ba'dahu ba'da salamil imam, bukan, ba'dahu ba'da ruku'i tsaniyah, rakaat yang kedua, fatatuhu, luputlah Jumaat akan dia. Tak boleh ada Jumaat. Luput dah. Sebab ia tidak ada pada rakaat yang kedua dengan imam. Rakaat yang kedua itulah. Maka fayutimmu, maka hendaklah dia, menyempurnalah ia ba'da salamihi, selepas daripada salam imam, zuhran arba'a. Zuhur sebanyak 4 rakaat. Jadi kalau dah serakaat bersama dengan imam, maka lepas imam bagi salam, tidak boleh dah buat Jumaat, dia kena buat zuhur, kena buat 4 rakaat. Kena tambahlah 4 rakaat. Itu maksudnya. Lepas tu kan dia duduk edang rokok pada rakaat yang kedua dengan imam. Imam duduk tahiyat akhir dah. Tahiyat dah. Baru dia sampai. Lewat. Sampai masjid. Masjid lepas lewat. Sombong. Baik. Jangan sampai lewat. Ajar dia kerja ke. Anda kira lah. Tiba-tiba sampai masjid, imam duduk tasyahud akhir. Dia pun semayang. Allahu Akbar. Nanti lepas daripada imam bagi salam, dia kena tambah 4 rakaat. Okey, soalannya. Baik. Ketika dia nak semayang saat itu, ni soalan. Ketika dia nak semayang saat itu, adakah dia niat Jumaat ataupun niat zuhur? Kata ulama, kena niat Jumaat. Bukan kena niat zuhur. Dan apa niat Jumaat sedangkan dia dah 61 rakaat? Tapi semayang tu kena buat zuhur sebab dia. Sebab gini. Sebab takut ada kemungkinan ataupun takut tu imam saat itu tersilap sehingga tu imam kena tambah 1 rakaat lagi. Jadi masih lagi ada harapan. Maksudnya masih lagi dia menanti-nanti, mungkin ada harapan untuk dia sempat 1 rakaat bersama dengan imam ketika imam tersilap. Baik. Katanya wa idza kharajal imamu, katanya wal asahu annahu yanwi fi iqtidaihi al-jum'ah. Kalau yang asah bahawasanya dia berniat pada mengikutnya akan Jumaat. Mengikut imam tu dia kena niat Jumaat, dia bukan niat zuhur walaupun dia tidak sempat 1 rakaat. Wa idza kharajal imam, apabila keluar oleh imam minal jum'ati, daripada sembahyang Jumaat, atau ghairiha, atau selain daripada Jumaat, bihadatsin aw ghairihi, dengan sebab berhadas ataupun selain daripada berhadas, jazal istikhlaf, harus menuntut ganti fil azhar, mengikut kaul al-azhar. Baik. Jadi harus ada pengganti. Boleh ada pengganti. Baik.
Jadi Tok Imam batal sembahyang, maka Tok Imam tariklah seorang makmum sebagai pengganti dia. Itu mana istikhlaf. Wallahu a'lam. Fil adhar. Katanya wala yastakhlifu lil jum'ati illa muqtadiyan bihi qabla hadathi. Okey, untuk malam ni kita berhenti sini dulu sebab kita nak jawab soalan. Allah Subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz di atas penyampaian talaki online kita pada malam ini, iaitu kali pertama pada tahun 2022. Jadi malam ni Ustaz tak ada soalan Ustaz. Okey, tak apa. Kita tengok malam esok pula. InsyaAllah malam esok ada soalan tu. InsyaAllah. Setakat ni tak ada soalan. Ustaz Sadu ada sama Ustaz Sadu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia rindu ke Sama Ustaz Sadu. Allah. Kita jam naik mulai insya-Allah. InsyaAllah. Jadi terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz di atas penyampaian talaki online untuk Abu Muaz Khairul Azwam. Wa iyyakum. Dan terima kasih kepada semua yang join, yang share, yang ambil bahagian dan sebagainya. Baru nak tanya Ustaz Wan Yusriza. Sila Ustaz. Tak apa malam esok, tak apa Ustaz Wan. Malam esok tak apa. Malam esok dah. Jadi terima kasih sekali lagi diucapkan kepada semua yang ambil bahagian, yang share, yang beri sumbangan dan sebagainya. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita dunia akhirat insya-Allah. InsyaAllah. Jadi untuk malam ni sekadar ini saja. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang yang lemah itu datangnya daripada diri saya sendiri. Jadi saya nak minta Ustaz untuk bacaan doa Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم عاملنا بما أنت له أهل ولا تعاملنا بما نحن له أهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم عاملنا بما أنت له أهل ولا تعاملنا بما نحن له أهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم عاملنا بما أنت له أهل ولا تعاملنا بما نحن له أهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Jadi untuk malam ni sekadar ini saja. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang yang lemah itu datangnya daripada diri saya sendiri. Marilah sama-sama kita tangguh pertemuan kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.